bertemakan memacu pertumbuhan dan keberhasilan saksama ke arah kemakmuran bersama dengan bertunjangkan 4 teras utama dalam usaha untuk menstabilkan semula kedudukan keuangan negara. Dan bagi mendapatkan butirannya, kita ikuti laporan yang telah pun sediakan oleh wartawan Razdah Syazani Muhammad. Imbasannya kita saksikan laporan ini. Terima kasih Malik dan Azaria. 11 Oktober 2019, Menteri Kewangan ketika itu, Lim Guan Eng membentangkan Belanjawan 2020 di Parlimen. Ia adalah komitmen kerajaan untuk menstabilkan semula kedudukan kewangan dan meneruskan matlamat Wawasan 2020. Dengan fokus pertumbuhan baharu berasaskan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang dilancarkan tahun lalu. Sejumlah RM297 bilion diperuntukkan bagi Belanjawan 2020. RM241 bilion untuk perbelanjaan pengurusan, manakala RM56 bilion perbelanjaan pembangunan. Jumlah itu adalah 5% lebih rendah berbanding RM314.5 bilion yang diperuntukkan pada Belanjawan 2019. 4 teras digariskan, memacu pertumbuhan ekonomi baharu dan era digital, meningkatkan keupayaan modal insan, masyarakat bersatu, inklusif dan saksama, serta memulihkan institusi dan kewangan. Pendidikan dan kesiaran adalah dua sektor yang mendapat peruntukan terbesar. RM64.1 bilion diuruskan di bawah Kementerian Pendidikan, RM30.6 bilion untuk Kementerian Kesihatan. Kebajikan rakyat juga terus diberi perhatian dengan RM5 bilion diperuntukkan bagi skim bantuan sara hidup. Ia turut diperluaskan kepada individu bujang berpendapatan kurang RM2,000 sebulan berusia 40 tahun ke atas dan OKU berusia 18 tahun ke atas dengan jumlah pendapatan sama. Gaji minimum sektor swasta turut dinaikkan kepada RM1,200. Belanjawan itu juga menyaksikan peruntukan besar dan ditambah untuk agenda Bumiputera sejumlah RM8 bilion. Bagi memperkasa ekonomi domestik, terutamanya yang digerakkan usahawan tempatan, turut diberi penekanan. RM445 juta diperuntukkan untuk pembangunan usahawan Bumiputera. Terdapat juga peruntukan untuk membantu usahawan kecil komuniti Cina dan masyarakat India. Mereka yang tinggal di luar bandar tidak diketepikan. Allowance nelayan diteruskan dengan bayaran RM250 sebulan selain insentif galakan tanaman kepada petani dan pekebun kecil RM150 juta. Peruntukan pembangunan luar bandar juga ditingkatkan kepada RM10.9 bilion dalam usaha merapatkan jurang pendapatan dengan bandar. Kesemua ini adalah antara yang diperincikan dalam Belanjawan tahun ini. Bagaimanapun, segala perancangan terperinci tidak dapat dilaksanakan akibat pandemik COVID-19 yang menjejaskan ekonomi dunia. Justru cabaran utama Belanjawan 2021 adalah menghidupkan semula ekonomi dan membantu rakyat yang terkesan. Sama ada dari segi peruntukan untuk memudahkan aliran tunai rakyat dan perniagaan maupun dasar dan percukaian baharu yang harus diperkenalkan demi memastikan sumber pendapatan negara terjamin. Adakah kutipan sistem percukaian jualan dan perkhidmatan SST cukup untuk menampung belanjawan? Bukan sahaja untuk tahun depan tetapi untuk tempoh fasa pemulihan ekonomi negara. Untuk rekod, SST dianggarkan menyumbang sekitar RM26 bilion setahun, hampir separuh berbanding RM44 bilion melalui GST. Isu pengangguran yang meruncing tidak boleh diambil enteng. Data menunjukkan 88,000 pekerja telah dibuang kerja. Lebih parah, 26% daripada 61,000 syarikat kini gulung tikar. Meskipun kadar pengangguran 4.7% dilihat masih terkawal, nasib 12% golongan muda yang menganggur amat memberi kesan kepada masa depan mereka. Ada yang berpendapat dalam menghadapi kesulitan tunai, kerajaan wajar membenarkan pengeluaran akaun 1 KWSP pencarum. Selain meneruskan insentif bantuan prihatin nasional BBN dan BSH secara bulanan, sokongan terhadap pemain industri, tidak kira syarikat besar ataupun perusahaan kecil dan sederhana PKS harus diperkukuh. Dianggarkan kira-kira 93% PKS terus suram dan tidak stabil dalam tempoh 6 bulan akan datang. Terbaharu, penutupan semua operasi pawagam di seluruh negara sehingga pasaran membuka semula peluang untuk mereka. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga telah memberi bayangan
bahawa belanjawan negara kali ini akan terus fokus dalam usaha memerangi pandemik COVID-19. Sudah pasti, peruntukan kali ini tidak boleh disamakan dengan pakej rangsangan ekonomi yang telah banyak diperkenalkan. Sepanjang 8 bulan sejak Perikatan Nasional mentadbir Malaysia, pakej prihatin tambahan, bencana dan kita prihatin telah diperkenalkan. Belanjawan 2021 pastinya tidak lain tidak bukan akan memastikan nasib rakyat terus dibela, ekonomi tetap dijana dan pembangunan negara tetap diteruskan. Persoalan, apakah dengan belanjawan 2021? Semuanya akan terjawab apabila naskah itu dibacakan Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz petang ini. Sekian, kembali bersama Malik dan Azaria.